Yang ketiga ialah firasat Saidina Abu Bakar, yang mana ketika hujung-hujung kehidupan Saidina Abu Bakar, dia telah melantik Saidina Umar sebagai pengganti beliau sekiranya beliau wafat. Jadi Abu Bakar ni khalifah pertama Islam, tapi dia mewasiatkan supaya kalaulah dia meninggal, yang jadi pengganti dia ialah Saidina Umar. Baik, di sini adanya pertentangan daripada hal tersebut dikemukakan oleh imam. Ada seorang imam pengarang kitab Ahkamul Quran, iaitu Imam Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi ni bukan Ibnu Arabi hak tasawuf tu, hak fususul hikam tu, ni Ibnu Arabi lain. Jadi dalam kitab dia Ahkamul Quran, dia mengatakan bagaimana boleh ulama-ulama mufassirin sepakat membawakan asar ini. Sebab asar ini adalah sesuatu yang bertentangan untuk dikatakan sebagai firasat. Kerana dia mengatakan firasat ini adalah satu ilmu yang asing dan tersendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hijr. Tapi dia bangkang dua daripada tiga perkara tersebut. Hak dia betul-betul bersetuju sebagai firasat ialah yang nombor satu. Hak pembesar Mesir beli Nabi Yusuf. Jadi dia tak tahu ni alah ke depan nak jadi apa. Tu baru betul-betul firasat. Tetapi kes nombor dua, hak kata anak perempuan Syuaib tu bagaimana nak dikatakan itu sebagai firasat, sebab dia telah melalui pengalaman yang tersendiri. Dia nak kata Nabi Musa ni kuat, bukannya firasat, sebab dia tengok sendiri Nabi Musa kuat lagu mana ambil ayat tu. Tu bukan firasat, memang tengok depan mata. Weh, kuat dia ni ambil ayat. Nak kata dia tu jujur dan terpercaya sebab dia lalui masa berjalan tadi. Bila terselak kain kawan ni, tak apalah saya duduk depan. Benda tu dah jadi dalam pengalaman dia. Hak kata firasat ni benda tu tak jadi dengan kita, kita sebut benda tu, tu baru firasat. Jadi dia bangkang hak nombor dua ni sebagai firasat, tetapi lebih kepada pengalaman yang telah dilalui. Ni kita tak boleh kata firasat. Begitu juga yang nombor tiga, bagaimana nak mengatakan Saidina Abu Bakar berfirasat terhadap kepimpinan Saidina Umar yang keseterusnya. Kerana zaman hidup Saidina Abu Bakar, dia sentiasa bersama dengan Saidina Umar. Dia boleh lihat sendiri kepimpinan Umar lagu mana, ilmu Umar lagu mana, kebolehan Umar lagu mana, kemahiran Umar lagu mana. Jadi sepanjang pengalaman dia lalui dengan benda-benda yang disebutkan tadi, barulah dia lantik Saidina Umar. Dia tengok dah, nak kata firasat lagu mana benda tu. Lalu hak firasat ni mari orang lain hak tak kenal. Aku tengok gaya dia ni boleh jadi, kita tak kenal lagi, aku nak lantik dia. Bolehlah nak kata firasat sebab kita tak pernah kenal dia, tak berkenalan dengan dia, tak tahu dia lagu mana. Tu adalah bangkangan daripada Imam Ibnu Arabi dalam kitab dia Ahkamul Quran. Dia juga ada hujah dan dalil yang logik untuk kita terima. Baik, berkenaan firasat ni sebenarnya bukan tiga orang ni saja. Banyak lagi kisah-kisah ulama-ulama ataupun orang-orang yang berfirasat. Cuma dibawa mengenai kes pendapat Ibnu Mas'ud ni, dia awak mari tiga ni. Contoh, imam mazhab kita, Imam Syafi'i, juga seseorang yang mempunyai firasat dan pandangan yang tajam. Imam Syafi'i ni dia belajar ilmu banyak jenis, cuma dia terkenal dengan ilmu fiqh. Imam Syafi'i juga terkenal dalam bidang kedokteran, sehingga kan doktor-doktor pada zaman dia mengagumi kehebatan ilmu kedokteran Imam Syafi'i. Begitu juga dengan ilmu perbintangan, ilmu nujum yang dipelajari oleh Imam Syafi'i. Pernah diriwayatkan, dikatakan bahawa Imam Syafi'i ini dia punya seorang sahabat, dia punya seorang kawan. Satu hari dia bertemu dengan sahabat dia, yang mana sahabat kawan dia ni, isteri kawan tu tengah mengandung. Jadi bila tengok isteri sahabat dia ni mengandung, firasat tajam Imam Syafi'i, dia kata kepada sahabat dia, sesungguhnya 27 hari lagi daripada ni, isteri kamu akan melahirkan seorang anak. Dia kata lagu tu.
Dan bila anak ni lahir, di paha kiri anak tersebut akan terdapat satu tanda hitam. 27 hari lagi isteri kamu beranak, dan anak hak lahir tu di paha kiri dia akan ada satu tanda hitam. Tetapi yang menyedihkan, selepas bayi ni lahir 24 hari, dia akan meninggal dunia. 27 hari lagi nak beranak, 24 hari lepas tu meninggal. Tiba-tiba jadi betul-betul apa yang diprediksikan oleh Imam Syafi'i. 27 hari lepas tu beranak sungguh kawan tu. Dan ada tanda hitam pada paha kiri anak dia, 24 hari meninggal sungguh. Selepas itulah Imam Syafi'i dia tak mau dah berfirasat pada orang, dan kemudian dia membakar kitab-kitab tentang hal tersebut. Dia bakar kitab-kitab tentang hal tersebut. Takut jadi lagi. Bahaya benda ni jadi sungguh ni. Jadi sungguh. Dia hak jadi sungguh tu tak apa. Agak-agak lepas jadi sungguh tu orang tak mai dah jumpa kita. Tu bahayanya. Contohlah kita kata, Ustaz, anak saya ni ada ambil periksa UPSR tahun ni. Jadi saya berfirasat anak hang ni dapat 5A. Tiba-tiba 5A sungguh. Dia tak berhenti situ. Dia kata sukanya Ustaz habaq hari tu 5A sungguh. Dia tak berhenti. Lepas tu mari anak dia nak SPM, dia bawa pula agak-agak ni SPM lagu mana Ustaz? Tu mungkin kebetulan je. Lepas tu tak kena, kita pula yang letih. Kalau tanya Abah Hussein pula lagu mana ni? Saya tengok masa depan Abah Hussein ni kahwin seorang lagi. Bila kita kata kahwin seorang lagi tu, agak-agak dia berhenti setakat tu dah. Dia mari tanya senyap-senyap, agak-agak tahun bila, tarikh bila tu saya kahwin seorang lagi tu. Dia mari lagu tu pula. Tu contoh kan, dia tak berhenti lah. Lepas tu kita kata tarikh sekian-sekian, dia tak tanya pula agak-agak orang mana, siapa pula. Dia tak habis. Kalau betul bertepatan, kalau tak betul tu dia senang cerita awal lagi. Dulu pun salah, dia tak main dah.